Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nazrin bin Rosli, nombor metik I1105-266. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang definisi kesihatan awam. Kesihatan awam adalah disiplin yang bertanggungjawab untuk perlindungan kesihatan di tahap penduduk. Dalam erti kata lain, ia bertujuan untuk memperbaiki keadaan kesihatan komuniti melalui promosi gaya hidup sihat, kempen kesedaran, pendidikan dan penyelidikan. Untuk itu, ia mempunyai penyertaan pakar dalam perubatan, biologi, kejururawatan, sosiologi, statistik, veteriner dan lain-lain sains dan kawasan. Perkembangan kesihatan awam bergantung kepada kerajaan. Yang rumit berbeza program kesihatan untuk memenuhi objektif yang dinyatakan di atas. Antara fungsi kesihatan awam terdapat pencegahan penyakit-penyakit patologi, iaitu dengan kempen vaksinasi secara besar-besaran, perlindungan kesihatan iaitu kawalan alam sekitar dan pencemaran, promosi kesihatan iaitu melalui pendidikan dan pemulihan kebersihan iaitu untuk memulihkan kesihatan. Agensi kesihatan awam harus menilai keperluan kesihatan penduduk, menyiasat kemunculan risiko kesihatan dan menganalisis penentu risiko-risiko ini. Menurut apa yang telah dikesan, mereka mesti meletakkan keutamaan dan membina program dan rancangan yang membolehkan mereka untuk menanggapi keperluan. Kesihatan awam juga mesti menguruskan sumber-sumber untuk memastikan bahawa perkhidmatannya menjangkau sebanyak mungkin orang. Kesihatan awam tidak dapat menawarkan perkhidmatan lanjutan untuk orang-orang tertentu dan mengabaikan keadaan kesihatan yang lain, kerana ia berdasarkan prinsip masyarakat dan bukan yang bersifat peribadi. Dengan bergantung pada negara, kesihatan awam tidak boleh membezakan penduduk di wilayah yang sama. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera buat pensyarah saya dan juga rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Di sini saya Siti Nur Fatihah binti Muhammad Hashim, nombor kad matrik I21205655, merupakan pelajar ijazah sarjana mudi Kurniawan Islam Kepujian. Saya juga merupakan pelajar daripada semester 1. Di sini saya dan juga rakan-rakan saya akan mengupas sedikit isu tentang aspek kesan-kesan gejala COVID-19 dalam pembangunan etnik. Jadi, kumpulan kami memilih aspek kesihatan awam. Sebelum saya kupaskan dengan lebih dalam, sebagaimana yang kita tahu, COVID-19 kini telah memberikan kesan yang sangat buruk dalam kesihatan manusia. Kesan terhadap kanak-kanak, warga emas dan juga individu yang mempunyai latar belakang penyakit yang kronik. Sebelum tu saya ceritakan sikit apa itu coronavirus. Coronavirus adalah dikenali sebagai COVID-19, adalah penyakit yang bercakit berpunca daripada virus corona yang baru ditemui pada Disember 2019 di Wuhan, China. COVID-19 ini menyerang manusia dalam pelbagai cara yang berbeza. Simptom-simptom virus penyakit COVID-19 adalah seperti demam, batuk kering, sesama, sesak nafas dan juga rasa keletihan. Bagi warga emas, kanak-kanak dan pengidap penyakit kritikal seperti masalah jantung, diabetes dan juga asma, dan satu lagi kanser, dia berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan ini. Akan tetapi, sekiranya virus ini telah menjejaskan saluran pernafasan, iaitu di bahagian paru-paru, gejala yang lebih serius seperti sesak nafas akan berlaku pada individu tersebut. Hasil tindak balas tersebut, virus akan mengeluarkan pelbagai sel sehingga menyebabkan radang. Seperti yang kita ketahui, sel bergantung kepada oksigen untuk terus hidup. Kesan daripada keadaan ini akan membantukan saliran oksigen ke dalam seluruh organ dalam badan.
Sekiranya masalah ini tidak dapat ditangani, satu persatu organ dalam tubuh akan mati dan seterusnya membawa maut. Senario ini sebenarnya menjadi mengundang kepada kematian. Maka sekiranya anda mengalami simptom yang telah saya nyatakan seperti di pembincangan tadi, silalah berjumpa doktor dengan sekadar yang segera. Okey, seluruhnya kesan aspek COVID-19 ini kepada kesihatan awam ialah mempunyai masalah kesihatan mental. Baru-baru ini saya telah mendengar satu berita yang disiarkan dalam televisyen. Ada yang membunuh diri kerana tertekan akibat pandemik COVID-19 ini. Okey, COVID-19 ini mencetuskan perasaan takut, cemas, bimbang dan tertekan. Perasaan ini yang dicetuskan ini memberikan kesan yang lebih teruk kepada individu yang mempunyai masalah kesihatan mental sebelum ini. Okey, seterusnya kesan COVID-19 ataupun COVID-19 ini kepada ibu hamil. Okey, sebahagian kecil wanita yang hamil yang telah dijangkiti COVID-19 ini mempunyai risiko tinggi untuk dimasukkan ke unit rawatan rapi. Risiko ini lebih tinggi kepada mereka yang berumur lebih 35 tahun ke atas, yang mempunyai darah tinggi, kecil manis dan juga obesiti. Okey, walau bagaimanapun, kajian menunjukkan kebanyakan mereka dapat diselamatkan, tetapi ada juga yang tidak dapat diselamatkan. Okey, komplikasi kepada ibu mengandung adalah seperti yang dialami oleh golongan dewasa yang lain. Antara komplikasi tersebut adalah seperti radang baru-baru, kesan pada jantung, kegagalan buah pinggang, penyakit trombolytik iaitu masalah pembekuan darah dan juga banyak lagi. Peningkatan risiko ini nampaknya lebih tinggi kepada pesakit yang mempunyai penyakit yang teruk atau kritikal. Contohnya mempunyai masalah asma dan juga kanser. Okey. COVID-19 ini juga ataupun COVID-19 ini dia memberi kesan kepada kandungan tersebut. Ia akan menyebabkan ramai yang bersalin secara pramatang dan juga ada yang bersalin. Apabila bersalin, baby tersebut mempunyai COVID-19 tersebut. Okey, saya teruskan pembentangan ini kepada pembentang yang seterusnya. Okey, sekian, terima kasih daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hamidi bin Razi, nombor metri I21105232. Okey, hari ini saya akan membentangkan iaitu tajuk idea dan cadangan mengatasi COVID-19 ini. Pertama sekali kita dapat lihat penyakit paling kritikal diperkatakan di seluruh negara dan dunia ialah wabak COVID-19 yang mula dikesan di Wuhan, China sekitar pertengahan Disember tahun lalu. Namun penyakit ini mula menjadi isu paling serius di negara ini ekoran gelombang keduanya yang turut mencatatkan kematian yang banyak pada Mac yang lalu. Disebabkan kritikalnya wabak itu, kerajaan mengambil tindakan dengan mengisytiharkan perintah kawalan pergerakan selama 14 hari bagi membendungnya daripada terus merebak. Namun tanpa memahami tujuan sebenar perintah kawalan pergerakan, ia disalahguna apabila ada yang menganggap kerajaan memberi cuti kepada rakyat. Apabila Perdana Menteri ketika itu Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan perintah kawalan pergerakan, rakyat mula membanjiri terminal bas untuk pulang ke kampung tanpa memikirkan kemungkinan besar mereka akan dijangkiti virus COVID-19 kerana bersesak-sesak dan seterusnya menjadi pembawa virus berkenaan dan merebak pula di kampung halaman masing-masing. Sehingga kan Perdana Menteri terpaksa membuat perutusan khas kepada hari yang berikutnya dan merayu berkali-kali supaya rakyat mengawal serta mengurangkan pergerakan supaya COVID-19 tidak terus merebak kepada orang lain. Tidak kurang dengan itu, doktor dan jururawat tidak henti-henti merayu supaya masyarakat dapat membantu dengan tidak menambah bilangan kes di hospital. Pihak media sama ada melalui radio, televisyen, akhbar dan media sosial sudah memainkan peranan masing-masing untuk membantu kerajaan dalam war-warkan kempen Stay at Home demi untuk mengurangkan penambahan kes positif COVID-19. Namun di manakah peranan dan tanggungjawab kita sebagai rakyat bagi membantu dalam membasmi penularan wabak COVID-19 ini? Janganlah kita bersikap pentingkan diri kerana kita fikir kita sihat, tetapi tanpa sedar kita pembawa kepada virus itu. Maukah kita menjadi rakyat prihatin? Mudah sahaja ikuti saranan idea dan cadangan mengatasi COVID-19 ini.
Okey, yang pertama sekali iaitu lakukan saringan. Maksudnya sila datang dan membuat saringan kesihatan secara percuma di pusat kesihatan tanpa perlu dicari. Bantulah kerajaan dengan tampil secara sukarela dan menjalani pemeriksaan saringan yang ditetapkan, terutama kepada mereka yang pergi ke perhimpunan yang ramai bersesak-sesak yang berkemungkinan bergejala tinggi. Idea dan cadangan yang kedua iaitu kuarantin diri. Maksudnya sekiranya anda baru pulang daripada mana-mana negara, terutamanya China, Korea Selatan, Itali, Jepun dan lain-lain, kita dinasihatkan untuk melaporkan kepada pusat kesihatan dan melakukan kuarantin diri selama 14 hari berturut-turut. Sila rujuk ke klinik atau hospital terdekat sekiranya kita mendapat gejala seperti batuk, demam, sesema, sakit tekak dan kesukaran untuk bernafas. Okey, cadangan dan idea yang ketiga iaitu memakai topeng muka. Maksudnya sekiranya kita tidak sihat seperti batuk atau sesema, pakailah topeng muka dan segeralah mendapatkan rawatan di klinik atau hospital. Jangan menggunakan topeng muka yang sama berulang-ulang kali. Sebaiknya keratlah menukar topeng muka dari masa ke semasa. Idea dan cadangan yang keempat, kekal berada di dalam rumah atau stay at home. Maksudnya dengan kekal berada di rumah dapat menghindarkan diri kita daripada dijangkiti virus COVID-19 ini. Inilah masa yang terbaik untuk meluangkan masa yang berkualiti bersama keluarga. Ibu bapa boleh menjadi kreatif dengan melakukan pelbagai aktiviti bersama anak-anak seperti membersihkan rumah, bertukang, memasak, berkebun dan bersukan yang bersifat dalaman dan tidak perlu keluar dari rumah. Idea dan cadangan yang kelima iaitu tingkatkan kebersihan diri dan kawasan rumah. Maksudnya sentiasalah mengutamakan kebersihan diri seperti kerap mandi dan kerap mencuci tangan dengan betul menggunakan sabun atau menggunakan bahan pencuci hand sanitizer. Selain itu, disinfeksikan kawasan rumah juga sangat digalakkan untuk membasmi virus. Campurkan satu penutup peluntur dan 9 penutup air sahaja dan mula disinfeksi tempat yang kerap disentuh seperti tombol pintu, suis lampu, telefon, alat kawalan, kepala paip dan pintu peti ais. Okey, yang terakhir sekali, idea dan cadangan terakhir sekali iaitu jaga jarak 1 meter. Sekiranya memerlukan kita untuk keluar seperti membeli barang atau ke tempat kerja atas urusan yang tidak dapat dielakkan, pastikan kita ni menjaga jarak 1 meter supaya tidak bersentuhan. Selain itu, kita juga digalakkan untuk menjaga kesihatan dengan baik seperti makan makanan yang berkhasiat dan melakukan senaman ringkas di dalam rumah. Alternatif lain seperti yang boleh dirancang semasa perintah kawalan pergerakan ini adalah seperti mengisi masa lapan dengan aktiviti keagamaan seperti berdoa dan membaca kitab. Akhir sekali, kerajaan sudah memainkan peranan mereka untuk membasmi virus COVID-19 dengan seriusnya, maka marilah kita menyokong usaha kerajaan untuk memulihkan keadaan supaya boleh kembali kepada sedia kala dengan hanya kekal berada di rumah selama 14 hari sahaja. Kerjasama semua pihak amat diperlukan bagi memastikan tempat kerja dan penginapan pekerja berada dalam keadaan yang kondusif dan selamat untuk digunakan. Ini akan mengurangkan risiko jangkitan COVID-19 yang juga lain-lain jangkitan. Diharapkan dalam tempoh ini negara kita akan pulih dan wabak ini boleh dikawal. Rasanya setakat itu sahaja pembentangan saya pada kali ini. Akhirnya saya sudahi dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wana Ai binti Muhammad Abdul Rawi dan nombor mesti saya I21205731. Hari ini saya akan menemu ramah seorang. Boleh Acik kenalkan? Nama Encik Zainah di Jalan Zam. Tempat tinggal? Oh, tinggal di Tanah Puteri. Canda Putih. Okey, hari ini saya akan buat satu video tugasan yang pensyarah bagi. So, hari ini saya nak tanya beberapa soalan. Okey, soalan pertama adalah
yang Acik buat semasa berlakunya COVID-19 ni melanda di negara kita? Oh, masa yang teruk tu kan. Yang Masa teruk. 2 tahun yang teruk tu masih lagi bekerja tapi bekerja dari rumah lah. Dia tak boleh pergi office. Dia masuk office pun dia kena bergilir dengan kawan-kawan yang lain sebab dia nak kurangkan penjarakan sosial. Dia nak jaga penjarakan di office, so dia kena kurangkan pekerja dia jabat lah. So ambil giliran lah dia kerja. Bergilir-gilir, bukan fully kerja dekat rumah. Daripada rumah. Ada juga masanya dia bergantung pada situasi. Kalau masa satu kes tengah tinggi, dia terus semua duduk rumah dan macam bekerja dalam seminggu di rumah, lepas tu seminggu lagi dia jabat. So dia macam tengok keadaan. Lepas tu setengah tu dia macam dia nak kurangkan sebagai 50%, ada setengah tu dia nak hanya 20% saja dekat pejabat. Dia ikut keadaan semasa. Okey. Boleh kita soalan kedua? Okey, boleh tak Acik ceritakan sikit kesan COVID-19 ini ke atas kesihatan seseorang? Oh, dia sebab dia banyak dia menyerang kita punya pernafasan kan. So banyak orang yang kena tu dia akan ada sesak nafas lah. Tu ada juga yang macam pening-pening, itu badan letih, lesu. Itu macam efek dia selepas kena COVID lah. Kan kita tahu yang sebelum kita cucuk vaksin efek dia lain dan sebelum kita cucuk vaksin ni lain. Boleh tak tahu perbezaannya? Selepas cucuk vaksin dia punya kesan dia lebih kurang daripada yang sebelum. Sebab yang sebelum cucuk vaksin, siapa yang kena COVID sebelum cucuk vaksin, dia agak lebih serius keadaan mereka daripada orang yang telah cucuk vaksin. And also kalau yang setelah booster pun dia hanya peringkat 1 atau 2 saja, dia tak ada sampai peringkat 5, 6 punya seriousnya dia sakit dia. Tapi sebelum ni saya minta maaf dah je, saya nak tanya Acik. Kan sebelum ni saya tahulah yang Acik ni adalah bekas pesakit COVID selepas divaksin. Apa simptom-simptom yang Acik rasa? Oh, simptom dia hanya sakit tekak aje. Sakit dekat Tekak, je? lepas tu diikuti dengan demam. Dia rasa ada? Dia rasa ada. Masa lagi ada makan memang boleh makan lah, ada rasa lah. Sebab saya dulu bekas pesakit COVID, tapi sebelum saya kena COVID tu saya belum divaksin lagi. So dekat sini nak kata yang selepas divaksin tu lebih kita punya sakit tu kurang daripada selepas kena. Betul. Betul. Okey, soalan seterusnya, Puan rasa apa yang patut masyarakat buat untuk hindari masalah tersebut? Oh, yang ni ya. Kita hanya ikut saranan KKM lah. Kan KKM suruh kita buat elakkan 3C. Crowded, confined dengan close contact. Itu kita amalkan 3W lah. Wash, wear dengan one. Okey, yang soalan seterusnya, apa kata-kata atau nasihat Acik berkaitan kesihatan seseorang, lebih-lebih lagi kepada diri kita sendiri dan juga masyarakat yang dekat luar sana? Oh, okay, misal katalah kita disahkan COVID ataupun kontak rapat dengan positif, kita kuarantin je dekat rumah, tak payah lagi pergi tempat-tempat yang ramai orang tu sebab kita nak membendungkan benda ni. So dia mula kerjasama semua orang. So setakat nak pergi tu nanti kemudian lah baru kita pergi, janganlah pergi masa kita tengah positif kan. So itu sajalah. Dan satu lagi, ikutlah arahan dari Kementerian Kesihatan. Kalau dia kata kuarantin di rumah, sebab dia akan bagi arahan kita bila kita kena, dia melalui MySejahtera dia bagi kita arahan. Sama ada kita nak kuarantin ke, kita nak buat apa, dia akan ada bagi instruction melalui MySejahtera lah. Tapi sekarang ni kita tahu kan, sekarang kita berada di Endemik. Kan kalau dia kata, KKM kata kalau kita ni sekarang kat endemik, kita sebagai close contact pun tak payah quarantine. Tak payah dah. Kalau Acik rasa pendapat Acik, perlu ke kita quarantine ataupun tak? Okey, kalau kita rasa kita ada simptom, lebih baik kita kuarantin. Itu lebih Itu baik, lebih baik, lah untuk menjaga sebab diri sendiri dan juga orang lain. Okey, Okey, setakat itu saja untuk
menemu ramah saya. Terima kasih Haji. Sebelum tu boleh cek kena izin Haji. Tapi kenakan diri dah saya kan. Nama saya siapa, dari mana apa semua tu lah. Takkan juga kenakan diri. Kita nak kenakan diri ke orang lain yang kenal siapa dia ni, kita nak kenakan diri. Tak apa. Jadi dia akan panggil, sebab dia tak percaya sangat yang kita buat ni, negatif semua. So dia akan panggil doktor yang ada klinik. Dia orang suruh datang cucuk kita. Lepas tu tunggu 15 minit, test, semua orang terdapat result. Satu lagi ni macam bazir masa lah. Buang masa kat situ. Apa? Lepas tu pergi dulu tu, tunggu tu. Lepas tu batu-batu semua ambil cucuk. Lepas tu tak ditunggu 15 minit dapat keputusan. Tu buang masa lah masa tu kat situ. So banyak dia kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amira Nadira binti Muhammad Safai. Nombor matrik I21205729. Bahagian saya adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya, wabak COVID-19 yang melanda Malaysia telah memberi kesan yang sangat besar kepada sistem politik, ekonomi, sosial, kesihatan, pendidikan dan pendidikan negara. Bahkan impact juga turut melibatkan institusi keluarga sehinggalah kepada aspek dalam psikologi dan kesejahteraan diri manusia. Kesihatan mental merupakan elemen penting dalam menentukan kefungsian diri manusia dan mempengaruhi tahap kesihatan serta kesejahteraan, terutamanya dalam menghadapi penularan wabak ini. Ekoran dari wabak yang berlaku, Kerajaan Malaysia telah mengumumkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP kepada rakyat Malaysia. Umumnya individu yang menjalani Perintah Kawalan Pergerakan ini ialah orang awam, termasuklah pelajar, pekerja swasta, penjawat awam dan masyarakat Malaysia yang tidak terlibat secara langsung dengan wabak tersebut. Hal ini bagi membendung penularan wabak COVID-19 dalam kalangan masyarakat awam melalui pelaksanaan penjarakan sosial. Malahan, sekatan telah dilakukan oleh pihak berkuasa iaitu polis dan tentera bagi memastikan tiada individu yang melanggar arahan PKP ini. Dampak fizikal ini turut membawa pelbagai isu yang merungsing dalam kalangan pelaksanaan maupun mereka yang menjalani PKP. PKP, PKPB, PKPD dan PKPP. Hal ini kerana individu yang tinggal berseorangan atau berkeluarga pastinya melalui norma dan corak baru dalam kehidupan mereka yang memerlukan adaptasi untuk menetap di rumah sepanjang masa tanpa melakukan aktiviti sosial. Bahkan, gelombang kedua dan ketiga pandemik COVID-19 ini juga membawa kesan yang besar terhadap psikologi individu. Ia juga turut mempengaruhi kesihatan mental masyarakat seluruh dunia, serupa seperti wabak-wabak yang menyerang sistem pernafasan. Pandemik COVID-19 telah menyebabkan gejala-gejala berupa kegelisahan, kemurungan dan gangguan stres pasca trauma pada pelbagai kumpulan populasi. Ia termasuk tenaga kesihatan, tenaga awam serta pesakit, pelajar dan orang-orang yang harus menjalani kuarantin di rumah. Sekarang, negara kita telah berada dalam fasa endemik. Pandemik dan pandemik adalah antara istilah penting dalam bidang kesihatan awam bagi menggambarkan keseriusan kadar penyebaran sesuatu penyakit, terutamanya penyakit berjangkit. Seperti yang telah diterangkan oleh rakan-rakan saya berkaitan definisi kesihatan awam, kesan COVID ke atas kesihatan, cara mengatasinya, serta kami telah menunggu ramah seseorang untuk kajian ini. Tidak heranlah hal ini kita masih lagi perlu mencegah dari segi fizikal dan mental seseorang.
Apabila kita berada di fasa yang selesa sekarang, tidaklah lagi dalam keadaan yang ditakuti masyarakat kerana ramai individu yang telah mengambil vaksin lengkap, dan ini mampu mengurangkan gejala yang serius daripada terkena wabak COVID-19. Masyarakat juga sudah bebas keluar ke mana sahaja. Hal ini masyarakat mampu membuat aktiviti di luar untuk memulihkan mental masing-masing. Seperti bersenam, jogging atau melakukan aktiviti yang berada di luar kawasan. Tetapi masyarakat juga perlulah beringat bahawa kita perlulah berhati-hati dan jaga diri masing-masing. Sekian, terima kasih.